Okey, kita mula dulu. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, sekarang tuan, saya nak bahaskan kalimah ashaba dan juga as-safinah saja. Tapi saya tak nak padam dulu yang ni supaya tuan-tuan boleh nampak satu jumlah ya. Ini perbahasan yang cukup detail tuan-tuan ya. Okey. Okay. Sekarang saya nak tuan-tuan jawab ashaba. Ashaba. Penumpang. Ini kalimah isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Jawab tuan-tuan. Ashaba, penumpang. Isim ke fi'il ke haraf? Kalau betul dia kalimah isim, mana bukti dia kalimah isim? Kalau dia kalimah fi'il apa? Kalau dia haraf apa? Jawab tuan-tuan. Semua jawab kalimah isim. Baik, mana bukti dia kalimah isim tuan-tuan? Ashaba memang kalimah isim. Mana bukti dia kalimah isim tuan-tuan? Tanda isim ialah alif lam, ya. Kemudian tanwin. Kemudian baris bawah. Betul tuan-tuan? Tak ada baris atas tuan-tuan, ya. Kemudian ba'da haraf jar. Betul? Kemudian hujungnya ada ta marbutah. Betul tuan-tuan? Baik. Yang terakhir barulah makna. Ya. Jadi tuan-tuan, jadi kita ada beberapa tanda isim yang kita dah belajar dekat tuan-tuan ya. Alif lam tak ada dalam ayat kita. Tanwin pun tak ada, baris bawah pun tak ada, sebelumnya haraf jar pun tak ada, hujungnya pun tak ada ta marbutah. Maka ketika mana tidak ada kesemua itu, maka saya dah bagi tahu tuan-tuan. Jawab apa tuan-tuan? Jawab makna. Sebab penumpang itu adalah makna tuan-tuan ya. Penumpang itu dari segi maknanya memang menunjukkan isim. Betul tuan? Habis tu ustaz, kalau saya tak tahu makna macam mana? Sabar tuan-tuan. Sabar dulu tuan-tuan ya. Okey, sekarang seterusnya tuan. Kita bagi apa yang ada dulu tuan ya. Okey, dah. Yang penting ashaba adalah kalimah isim. Yang tu paling penting. Ashaba adalah kalimah isim sebab makna ya. Okey, sekarang saya nak tanya yang kedua pula tuan. As-safinati pula tuan. As-safinah pula tuan ya. As-safinati bahtera pula tuan. Bahtera tuan. Ya bahtera pula tuan. Isim ke fi'il ke haraf? Kalau isim, mana bukti dia kalimah isim? Kalau fi'il apa? Kalau haraf apa tuan-tuan? Jawab tuan-tuan. Jadi as-safinah kalimah apa tuan-tuan? Dia adalah kalimah isim sebab ada alif lam. Bagus tuan-tuan ya. Semua jawab dia adalah kalimah isim. Baik. Jadi as-safinah dia adalah kalimah isim. Kenapa dia kalimah isim tuan-tuan? Sebab dia ada alif lam. Bagus. Selain daripada alif lam, ahsantum. Nampak kat halwa. Ya. Isim sebab hujungnya ada ta marbutah. Sebab hujungnya ada ta marbutah. Nampak tuan-tuan? Sebab tu kita minta tuan-tuan jawab. Ya, cuba dulu. Salah itu lebih baik tuan-tuan. Bukanlah mesti tuan-tuan kena buat salah tuan-tuan, ya. Salah tu kita boleh perbetulkan sebab saya boleh tegur tuan-tuan, ya. Kalau dalam kelas yang sebenar, tuan-tuan wajib jawab soalan saya. Kalau tak jawab, saya kira gagal kelas tersebut. Apa benda pula tuan-tuan? Yang terbang-terbang pula ni ya. Duduk kat kampung macam-macam ya. Rama-rama lah apalah tuan ya. Baik. Jadi tuan-tuan, dia adalah kalimah isim sebab ada alif lam di pangkal. Dan yang kedua ni ialah ta marbutah. Betul tuan-tuan? Jadi kalau dah ada alif lam dan juga ta marbutah, jangan sebut makna ya. Makna itu tuan-tuan kena sebut waktu mana? Ketika mana tak ada alif lam, tak ada tanwin, tak berbaris bawah, bukan selepas haraf jar, tak ada ta marbutah. Tak ada 5 yang atas tuan-tuan, baru sebut makna. Kalau ada satu saja lain, jangan sekali-kali sebut makna. Sebab kita nak latih tuan-tuan supaya kenal betul-betul kalimah itu kalimah isim. Boleh tuan-tuan? Sebab kita dah bagi kunci pada tuan-tuan sekarang. Sekarang kita nak betul-betul tuan-tuan kenal isim ke fi'il ke haraf. Sebab akan datang, dialah yang akan menjadi penentu kepada tuan-tuan apabila baca Al-Quran, jumlah yang
kita baca itu ismiyah ke fa'iliyah. Boleh? Okey, sekarang dah selesai. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dekat sini, ashaba kalimah isim, ya. As-safinati pun adalah kalimah isim. Maka dia adalah dua isim yang berdampingan. Betul tuan-tuan? Maka kita dah belajar, ya. Dua isim yang berdampingan dalam bahasa Arab ada dua pasangan. Betul? Pasangan yang pertama. Tengok tuan. Pasangan yang pertama ialah zat dan sifat. Zat dan sifat. Okey, tengok pasangan yang kedua pula lah. Pasangan yang kedua ialah sandar menyandar. Betul tuan? Tapi saya dah bagi Arabnya tuan. Kita panggil dia mudhaf, mudhafun ilaih. Cuba sebut dekat rumah tuan. Sandar menyandar dalam bahasa Arab kita panggil apa tuan? Mudhaf, mudhafun ilaih. Mudhaf itu sandar, mudhafun ilaih itu menyandar. Boleh tuan? Okey, sekarang tuan, dengar betul-betul. Untuk peringkat awal tuan-tuan, kita dah jelaskan pada tuan-tuan. Macam mana kita nak kenal dua isim yang berdampingan tersebut tuan. Dua isim berdampingan. Pasangan zat sifat ataupun pasangan mudhaf mudhafun ilaih. Kita dah bagi tahu tuan-tuan. Hanya lihat isim yang keberapa tuan? Isim yang kedua. Mana isim yang kedua tuan-tuan? Mudhafun ilaih dan juga sifat tuan-tuan. Ya. Isim yang kedua itu yang akan menentukan untuk tuan-tuan kenal dia pasangan zat sifat ataupun mudhaf mudhafun ilaih, ya. Jadi kalau isim yang kedua itu menunjukkan sifat, maka dia zat sifat lah. Nampak tuan? Kalau isim yang kedua itu tidak menunjukkan sifat, maka dia mudhaf mudhafun ilaih. Nampak tuan? Okey, sekarang tengok ayat kita tuan. Ashabas safinati. Tengok tuan, ya. Ini pasangan zat sifat ke pasangan mudhaf mudhafun ilaih? Jawab tuan. Hari ni ada sedikit penambahan, ya. Hari ni kita nak tambah tuan. Baik, cuma tuan-tuan kena jawab dahulu. Dia pasangan zat sifat ke pasangan mudhaf mudhafun ilaih? Kalau betul dia pasangan zat sifat, dengar tuan-tuan, baru komen. Kalau dia pasangan zat sifat, jelaskan mana zat, mana sifat. Kalau dia mudhaf mudhafun ilaih, mana mudhafun ilaih. Ahsantum. Laju tuan-tuan. Sangat-sangat laju, ya. Jawapannya apa tuan-tuan? Bagus tuan-tuan, ya. Dia adalah pasangan mudhaf mudhafun ilaih. Baik, saya nak tahu tuan-tuan. Mana mudhafun ilaih tuan-tuan? Ya. Mana mudhafun ilaih tuan-tuan? Cuba jelaskan tuan-tuan. Tuan-tuan kata dia ashabas safinah pasangan mudhaf mudhafun ilaih. Sekarang saya nak tuan-tuan kenal mana mudhafun ilaih. Jawab tuan. Baik, sekarang dia adalah pasangan mudhaf mudhafun ilaih. Mana mudhafun ilaih tuan. Jawab tuan. Mana mudhafun ilaih. Baik, ahsantum. Bagus tuan, ya. Baik, jadi isim yang pertama ialah ashaba. Maka ashaba itu adalah mudhaf. Baik. Dan as-safinah itu dipanggil mudhafun ilaih. Okey, sekarang tuan, tengok tuan. Ya, tengok tuan. Kita dah bagi tahu kepada tuan-tuan. Betul tuan? Isim yang kedua menjelaskan makna yang sebenar isim yang pertama. Betul tuan? Andai kata isim yang kedua tak ada, maka ayat itu kita tak akan jelas tuan. Betul tuan? Saya dah bagi tahu kan? Baik. Bermakna sekarang siapa yang menjelaskan siapa tuan-tuan? Yang menjelaskan sekarang tuan, mudhafun ilaih ini menjelaskan maksud mudhaf tuan, ya. Baik, bermakna tuan-tuan sekarang baru boleh faham dengan betul. Fa anjaynahu wa ashaba. Maka Allah dan kerajaannya telah menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam
dan penumpang-penumpang. Penumpang-penumpang apa tuan? Penumpang-penumpang bahtera. Jadi apabila datangnya kalimah as-safinah, baru kita jelas ashabah yang mana satu. Ashabah kapal terbang ke? Ashabah kereta ke? Ashabah bas ke tuan-tuan? Ya? Jadi Allah datangkan kalimah as-safinati sebab nak menafikan ashabah yang lain. Jelas kita tuan-tuan? Jadi kalimah as-safinah menjelaskan maksud yang sebenar ashabah. Boleh? Okey, dah. Tak selesai lagi tuan. Tengok dekat depan lagi tuan. Tengok dekat depan lagi. Pasangan zat sifat pula tuan. Pasangan zat sifat. Sama tuan. Zat isim yang pertama. Ada baris asas ke tak ada? Tak ada. Bermakna boleh baris depan kalau berada di tempat fa'il. Boleh berbaris atas kalau berada di tempat maf'ul. Boleh berbaris bawah kalau berada selepas haraf jar. Boleh tuan? Baik. Tapi sifat isim yang pertama ke yang kedua? Yang kedua. Bermakna ada tak baris asas? Sama macam mudhafun ilaih. Ada baris asas. Boleh tuan? Apa baris asasnya? Ikut baris zat. Ikut baris apa tuan? Ikut baris zat. Kalau zat baris depan, maka sifat baris depan. Nampak tuan? Kalau zat baris atas, sifat baris atas. Kalau zat baris bawah, sifat baris bawah. Jelas ke tak jelas? Mudhaf tak ada baris asas. Betul ya? Mudhaf dan juga zat tidak ada baris asas. Tapi mudhaf pun ilaih dan juga sifat ada baris asas. Mudhaf pun ilaih baris bawah, sifat ikut baris zat. Setakat ini jelas ke tak jelas? Tulis dulu dalam komen dulu. Jelas ke tak jelas tuan-tuan? Okey, Kak Huzaimah jelas ya. Baik. Tuan Fudin pun jelas. Alhamdulillah ya. Baik, sekarang kita nak jelaskan lagi tuan. Saya akan bagi contoh setiap satu ya. Okey, tengok tuan. Ini contoh supaya memudahkan tuan-tuan untuk jadi rujukan ya. Okey, tengok tuan-tuan. Baik. Sekarang tuan-tuan dah faham kita ada dua pasangan ya. Yang pertama pasangan mudhafun ilaih. Yang kedua pasangan zat dan sifat. Pasangan apa tuan-tuan? Pasangan zat dan sifat. Okey, tengok tuan ya. Baik. Kita dah bagi tahu tadi zat mudhaf isim yang pertama bermakna tidak ada baris asas. Mudhafun ilaih isim yang kedua ada baris asas iaitu baris bawah tuan. Boleh? Okey. Zat isim yang pertama tak ada baris asas. Tapi sifat isim yang kedua ada baris asas iaitu ikut baris zat. Ikut baris siapa tuan-tuan? Ikut baris zat. Maksudnya kalau zat berbaris depan, tengok tuan. Zat berbaris depan, sifat pun baris depan. Kalau zat baris atas, sifat pun baris atas. Kalau zat baris bawah, sifat pun baris bawah. Boleh tuan? Berbeza dengan mudhafun ilaih. Kalau mudhaf baris depan, maka mudhafun ilaih tetap baris bawah. Nampak tuan? Kalau mudhafun ilaih baris atas, mudhafun ilaih tetap baris bawah. Nampak tuan? Kalau mudhafun ilaih baris bawah, memang dia pun tetap berbaris bawah. Jelas tuan-tuan? Bermakna tuan-tuan kena faham yang tu. Boleh? Baik. Jadi tuan-tuan, kalau saya bagi contoh satu dalam bahasa Melayu ya. Saya bagi contoh tuan-tuan. Baju baru tuan-tuan. Tengok tuan-tuan. Baju baru.
Baju baru tuan-tuan. Ya. Baju isim, baru pun isim. Dia pasangan zat sifat. Ya. Pasangan apa tuan? Pasangan zat sifat tuan. Ya. Bermakna zat tak ada baris asas, sifat ada baris asas. Betul tuan? Jadi kalau saya minta tuan-tuan letak baris, baju wu baru wu. Betul tuan? Baju wi baru wi. Betul tuan? Tapi kalau saya kata baju wa baru wa tuan. Jelas ke tidak tuan? Boleh? Okey. Itu untuk pasangan zat dan sifat. Okey, untuk pasangan yang kedua tuan. Baju sekolah. Baju sekolah. Dua isim yang berdampingan. Baju isim, sekolah pun isim. Betul tuan? Jadi baju dan juga sekolah pasangan apa? Pasangan mudhaf, mudhafun ilaih. Mana mudhaf? Baju tuan. Mana mudhafun ilaih? Sekolah. Ini adalah mudhafun ilaih. Okey. Kalau saya minta tuan-tuan letak baris tuan ya. Baju wu sekolahi. Baju wu sekolahi. Baju wa sekolahi. Baju wi pun sekolahi. Kalau tuan-tuan perasan, sekolahi, sekolahi, sekolahi. Tiga keadaan tetap dibaca dengan baris bawah. Sebab mudhafun ilaih memang berbaris bawah. Berbeza dengan baru tuan. Dia kena ikut baris zat. Kalau baris depan, baris depan. Baris atas, baris atas. Baris bawah, baris bawah. Jelas ke tak jelas? Siapa yang faham semua tulis alhamdulillah tuan. Okey, tulis jelas dulu. Siapa yang jelas tulis jelas tuan. Ya, siapa yang faham, yang jelas tulis alhamdulillah tuan. Jelas ke tak jelas? Ya. Baju sekolahi. Betul ya, Kak Zainab. Okey, jelas ke tak jelas tuan? Dia mula gambar macam kabur sikit tuan ya. Baik. Ini saat-saat yang terakhir dah tuan. Ya. Hampir ke penutup kelas kita. Biasalah ada gangguan tuan ya. Baik, insya-Allah sikit lagi tuan. Sikit lagi tuan. Baik, insya-Allah jelas ya. Baik, alhamdulillah. Okey. Jadi sekarang tuan, cuba tengok balik tuan. Ashabas safinah tadi. Cuba tengok ashabas safinah tadi. Okey, tengok balik ashabas safinah tadi ya. Baik, sekarang. Jadi kita dah belajar pasangan mudhaf mudhafun ilaih tadi, betul? Jadi ashabah tadi tuan-tuan kata dia adalah mudhaf. Ya. Tuan-tuan kata dia adalah mudhaf. As-safinati pula adalah mudhafun ilaih. Betul tuan? As-safinah adalah mudhafun ilaih, ya. Bermakna mudhaf ada baris asas ke tak ada tuan? Tidak ada baris asas. Kita tak perlu bahaskan. Betul tuan? Habis tu ashabah berbaris atas ni kenapa? Dia berbaris atas sebab waw tadi. Dengan sebab waw tadi tuan-tuan, maka ashabah dia tiru baris ha tadi. Boleh tuan? Baik. Jadi kita tak nak bincang pasal mudhaf. Boleh? Baik. Yang kita perlu bincang ialah mudhafun ilaih. Sebab mudhafun ilaih isim yang pertama ke isim yang kedua? Isim yang kedua. Bermakna ada baris asas ke tak ada? Ada baris asas tuan ya. Baik. Apa baris asasnya? Kita dah belajar mesti berbaris bawah. Sebab itulah as-safinati kalau tuan-tuan lihat hujungnya berbaris bawah. Maka jelas dan juga betul tuan. As-safinati itu bukan sekadar dari segi maknanya sahaja dia adalah kalimah mudhafun ilaih. Dan dari segi mengikut baris kaedah bahasa Arab pun memang dia mudhafun ilaih. Jadi sepatutnya kita faham tuan. Ashabas safinah itu adalah dua isim yang berdampingan. Pasangan mudhafun ilaih. Baik. Kak Safiah, alhamdulillah jelas. Tapi kena berlatih lagi. Ya, kena latih tuan. Baru lagi. Ini baru kali pertama kita terangkan tuan. Ya. Ini kali pertama. Ya. Baik. Siapa yang faham semua apa yang kita bincang pada malam ini, tulis subhanallah. Ya. Subhanallah. Tulis tuan. Dah habis dah tuan. Cukuplah tuan. Dah belajar banyak kita tuan ya. Hari ni kita dah praktik balik jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah ya. Kemudian hari ni kita juga buat ulangan berkenaan dengan wa ya. Dan yang terakhir hari ni kita bincang berkenaan dengan baris asas untuk pasangan mudhaf mudhafun ilaih dan juga zat dan sifat ya. InsyaAllah tajuk ini saya akan ulang pada minggu depan ya. Kita akan ulang minggu depan. Sebab ini antara tajuk yang popular yang tuan-tuan akan jumpa selalu tuan-tuan.
selain daripada jumlah. Jumlah tu wajib memang ada setiap minggu. Antara tajuk yang wajib juga yang tuan-tuan jumpa ialah mudhaf, mudhafun ilaih dan juga zat sifat, tuan ya. Okey, alhamdulillah. Buat masa ini. Tuan Kamar Zaman buat masa ini. Ya, buat masa ini. Jangan bimbang ya. Kita akan ulang. Ini kali pertama. Malam ini baru muqaddimah ya. Jadi kalau boleh tuan-tuan salin dalam nota ya, kalau boleh tambah dekat tajuk dua isim yang berdampingan, baris asas pasangan mudhaf pun ilaih dan juga zat sifat. Hari ini nota kita 8 hari bulan 6 2020 tuan. Ya kalau boleh tulis dalam nota tuan-tuan ya. Dalam tajuk dua isim yang berdampingan pasangan mudhaf mudhafun ilaih. Jadi sampai di sini saja pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Taala. Kita tangguh pertemuan kita dengan tasbih kifarah dan surah wal as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, jumpa lagi. Assalamualaikum. Doakan saya tuan-tuan, besok pagi balik KL ya. InsyaAllah. Okey, jumpa lagi.